Seminggu sudah berlalu, cuti pun sudah habis. Ia berjalan seperti biasa. Saya dan Angah merupakan sekolah di tempat Mak bekerja. Mak, ketika memeriksa file kerja, Mak terserempak dengan seseorang yaitu Cikgu Atika yang merupakan cikgu prasekolah saya. Cikgu Atika merupakan bekas penyewa kediaman quarters tersebut. Mak pun mengambil masa untuk berbicara dengan Cikgu di waktu rehat. Mak pun mula bertanya, "Mak, Cikgu saya nak tanya sesuatu ini." "Atika." "Yer kak," tanya Jela. "Mak, hari itu Cikgu ada bagi tahu pernah duduk quarters itu kan? Blok C kan? Duduk unit C14 kan? Saya duduk unit itu sekarang." "Atika." Saya unit C1-5 lah." "Tapi, Mak, Cikgu biar betul bukan C1-4. Hari itu saya pindah banyak rambut kering merata. Tempat belakang dapur. Saya pikirkan Ciku yang punya." "Atika, Aisi, mana ada kak? Saya unit 1C5. Duduk situ pon. Tak sampai seminggu kak. Baru duduk 2 hari dah kena usik. Lagi pon saya duduk seorang-seorang. Suami outstation. Hari ketiga saya keluar juga duduk. Rumah mak saya. Barang pon tak sempat kemas. Saya tunggu suami balik daripada outstation. Barulah ambil barang yang tertinggal. Mak, reaksi muka cuak saya ingatkan Ciku. Takpelah Ciku, saya nak kepastian sahaja." "Atika, akak kena kuat. Jangan layan sangat benda ini semua. Doa yang baik, baik sahaja." "Mak, insya Allah Cikgu." Sudah selesai bercerita bersama Cikgu tersebut, Mak sudah dapat tahu kebenarannya. Mak pun menuju ke kantin untuk makan. Dalam kepala Mak mencoba melupakan kisah sebentar tadi. Tapi hanya sementara. Jam menunjukkan jam 5 petang mahu pulang rumah. Lupa nak bagi tahu. Angah dan saya pulang pukul 1 petang. Ayah yang ambil. Pulang saja di rumah. Mak mula mengadu pada ayah perkara tersebut. Pada masa itu saya dan Angah yang mendengar perbualan mak ayah. Reaksi muka Angah turut berubah ketika mendengar perbualan mak ayah. Ayah yang nampak Angah sudah berubah muka. Lagi menyakat Angah, bagi-lagi takut. Ayah pun ketawa melihat Angah macam itu. Perbualan ayah mak sudah tamat di situ saja. Jam menunjukkan jam 6:50 petang. Ayah memberitahu anak-anaknya telah membeli DVD baru untuk ditonton waktu malam nanti. Semua pakat gembira ada cerita baru. Secara tidak langsung kunci sliding door berbunyi, seolah-olah ada orang membukanya. Masing-masing menoleh satu sama lain. Dan tiada siapa yang berada berdekatan dengan sliding door. Dengan tiba-tiba, ketika malam itu saya sekeluarga mendengar kunci sliding door berbunyi. Kami hanya memandang satu sama lain dan membuat reaksi endah tidak endah. Berapa detik kemudian, semua sibukkan diri, ada yang nak mandi, ada yang nak makan, dan lain-lain lagi. Ayah sudah pun membeli CD cerita baru. Anak-anaknya pakat menyuruh ayah memasang cerita yang dibelinya. Tetapi waktu itu baru pukul 8 malam. Ayah berkata pukul 8 ni masa mendengar berita utama di saluran TV3. Untuk mengetahui isu semasa ini, orang tua-tua ni asyik dengar berita. Walhal saya tidak mengambil tahu langsung ketika itu. Yang lain sanggup menunggu pukul 9 di depan televisyen. Setelah saluran berita nak dekat pengunjung masa, ayah menyuruh Elong memasang CD tersebut di player DVD. Adik-beradik tengah seronok ketika mana cerita itu dimulai. Kami melayan cerita dengan keadaan biasa-biasa. Tak ada apa yang berlaku. Kami mula ketawa melihat babak lucu cerita itu. Kira-kira nak dekat pukul 10 malam kami dengar. Daripada jiran atas perabot dialih, begitu bising. Keadaan menjadi terganggu dengan bunyi itu. Benda yang membuatkan kami terkejut. Ada bunyi almari kena hempap di lantai. Semua pakat tengok atas siling, risau terjadi dekat situ. Ayah mula perlahankan volume televisyen daripada 16 ke 0. Masing-masing senyap, sedang fokus bunyi tersebut.
Bunyi itu langsung senyap. Makmula berpikir gaduh besar, kejiran atas ini. Adik-beradik saya langsung bertanya kepada ayah bunyi. Ayah berkata tiada apa, mungkin hanya sekadar mengalih perabot pada waktu macam ini. Tengah ayah bercakap soal perkara itu, terdengar bunyi guli terjatuh begitu banyak. Ayah mula menguatkan volume televisyen bagi suasana jadi sibuk. Kami tidak pikir panjang meneruskan menonton cerita tersebut. Kisah ini habis dekat situ saja. Sudah selesai menonton cerita itu, semua masuk bilik masing-masing untuk tidur sebab esok sekolah. Sudah 1 bulan gangguan atas itu kerap berbunyi. Ayah Makmula merasa pelik bunyi sama tiap-tiap kali waktu malam. Ayah pada ketika itu baru ada masa mahu menjenguk jiran atas hendak bertanya tentang tiap kali waktu malam kerap beralih perabot. Saya dan Anga sudah memberitahu ayah jiran atas tiada satu pun selipar berada di luar. Ayah tidak percaya kata-kata anaknya, malah mengejek kita orang lagi. Ayah mahu naik tangga, pergi ke tingkat 2, tiba-tiba ada orang memanggil salam pada ayah. "Helmi, assalamualaikum. Apa kecoh-kecoh nih?" "Ayah, waalaikumsalam." Tak ada apa. Cuma nak pergi melihat aras 2 siapa punya rumah." "Helmi, unit berapa tuh?" "Modus operandi." "Ayah, saya nak pergi melihat ini." Selaras dengan kediaman saya. "Encik, duduk blok C atau blok D?" "Helmi, saya blok C tingkat 2. Kebetulan pula saya mahu naik aras 2 juga. Marilah melihat sekali." "Ayah, boleh saja." "Encik, nama siapa?" "Nama saya Epoy." "Helmi, nama saya Helmi. Kami pun naik ke tingkat 2 bersama-sama." "Helmi, inilah unit rumah saya C2-4. "Ayah, jadi encik punya rumah ini yang setiap kali beralih perabot setiap malam. Ia agak mengganggu ketenteraman keluarga saya." "Helmi, astagfirullahalazim. Encik dah salah paham nih. Unit rumah ini memang saya menetap di sini. Saya baru sampai hari ini. Istri saya berpantang di kampung keluarganya. Ini sudah habis perpantang singgah sini dulu." Ayah menoleh ke kiri kanan ke atas. "Cik seorang saja ke tingkat 2 ini?" "Helmi, saya rasa macam itulah. Saya dah nak dekat 5 bulan duduk sini. Sejak istri berpantang di kampung, saya jarang balik sini. Sebelum saya pindah sini, wallahualam saya tak tahu siapa yang duduk tingkat 2 ini." Ayah setiap malam dengar bunyi perabot dialihkan. "Helmi, encik kena ingat, kita ini berkongsi alam dalam dunia ini. Dia makhluknya juga tugasnya adalah menyesatkan manusia. Harap cik faham apa yang saya maksudkan." "Ayah, hantu kan?" "Helmi, lebih kurang macam itu. Encik, jangan layan makhluk halus ini. Kena kuatkan iman dan sholat 5 waktu berdoa agar dilindungi dengan makhluk." "Ayah, insya Allah, encik hari ini ada di rumah atau tidak ada?" "Helmi, hari ini tiada. Tapi dalam minggu ini tiada di rumah. Sebab saya ada khusus. Mungkin minggu 1 lagi saya balik." Di waktu tengah hari sudah mendapat kepastian, akhirnya terjawab. Pada waktu malam gangguan sliding door masih lagi berbunyi tiap-tiap hari. Tapi di malam itu gangguan makin menjadi-jadi. Tapi kali ini bunyi orang berlari mungkin, sebab kita dah tahu kehadirannya.